أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Surahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian? Kepada semua adik-adik, pada tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di kantor, di pejabat sekarang ini, untuk sama-sama kita mengikuti My Quran Time, baca faham amal. Dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, ceria gembira Ustaz ya. Kuning hari ini. Kuning ya, baik, alhamdulillah. Kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita terus ceria mendapat hidayah dan hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala saban hari. Allah izinkan kepada kita untuk bersama dengan Al-Quran, untuk sama-sama kita menghargai kepada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini adalah sesuatu yang amat penting, lebih berharga daripada emas seluruh dunia ini. Inilah yang Allah bawakan di dalam Al-Quran. Kerana apa? Kerana hidayah inilah yang kita perlukan sangat apabila kita ingin meneruskan kehidupan di dunia, apatah lagi sampai di akhirat nanti Ustaz ya. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, pada hari ini saya jemput untuk share di Facebook masing-masing. Pastikan ayat pada hari ini dapat ditelaah di dalamkan kefahamannya, kerana ia ada kaitan dengan isu ekonomi di peringkat negara dan dunia ini, di mana kalau zaman Nabi berfikir Ustaznya bagaimana kaedah ekonomi pada zaman Mekah dan juga di Madinah itu, orang kaya makin menekan orang miskin. Ya, dan bukan sekadar mereka merampas, tetapi mereka merampas dalam diam. Jadi itu yang kita nak lihat pada hari ini. Jom sama-sama kita mulakan dahulu dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama dengan Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, alhamdulillah, hari ini seperti mana yang kata Ustaz Fazrul tadi, kita akan bincang satu muka surat yang penuh pasal ekonomi Ustaz. Betul. Sangat-sangat menarik sebenarnya. Kadang-kadang benda ni berlaku dalam kehidupan kita Ustaz, tanpa kita sedari. Betul. Dan bahkan walau kita sedar pun memang kita buat juga. Betul. Jadi eloklah untuk kita sama-sama pelajari ini, dan seperti mana biasa, jangan lupa untuk sebarkan untuk sebarkan pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita semua dapat belajar dan juga menghayati ayat-ayat Allah pada hari ini insya-Allah. Jadi seperti biasa juga kita nak mulakan dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Jika tak silap Ustaz, dah hampir 65 episod, dan maksudnya 65 kali dah Fatihah kita perdengarkan surah Al-Fatihah saban hari Ustaz. Dan bayangkan kalau kita perhatikan setiap kali ulangan pula Ustaz, 4 kali sehari. Betul. Kita akan melihat, mendengar dan menghayati surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Maknanya satu landasan yang terbaik untuk kita paling-paling tidak kita sedikit sebanyak tahsin ataupun kita memperbaiki surah Al-Fatihah kita Ustaz kan. Jadi mudah-mudahan mari kita sama-sama mulakan dengan Ummul Quran pada saat ini insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz membacakan surah Al-Fatihah sebentar tadi bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Harapnya kita dapat memperbaiki kualiti bacaan. Yes, dalam masa yang sama kita membaikkan lagi kefahaman kita tentang surah Al-Fatihah ini, di mana kita sebenarnya memohon pada Allah pada setiap masa. Kita yakin bahawa Allah ni Ar-Rahman Ar-Rahim Ustaz ya. Allah ni Maha Pemurah, Maha Penyayang. Maksudnya apa? Allah ini akan memberi macam-macam kepada kita. Allah ini amat penyayang. Ar-Rahman itu maksudnya ialah yang memberi rahmat kepada seluruh alam, tak kisahlah hari ini orang ini sama ada saya, tuan-tuan sekalian, rakan-rakan kita beriman ataupun tidak beriman, rahmat Allah tetap diberikan ya untuk kita dapat menghirup nafas, kita dapat kesihatan Ustaz ya. Tapi Ustaz tadi macam banyak saya pun banyak tu kan ya, baru dapat sikit saja pun dah mencabar Ustaz ya. Apatah lagi bila tuan-tuan diberikan kesihatan, kita bersyukur betul ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah mindset kita sehingga kan kita tidak akan berdengki ataupun hasad pada orang lain bila orang lain dapat kesihatan, dapat pangkat, dapat harta, macam-macam anugerah, kerana ia datang daripada Tuhan yang satu ya. Cabarannya ialah bila semuanya nak kita kaut ya, inilah yang berlaku kepada orang-orang Bani Israel satu, tetapi ia juga ditiru, diambil oleh orang-orang lain yang kita ingin hindari. Itu sebabnya pada hari ini kita nak melihat kepada muka surat 47. Mari kita lihat pada sinopsis pada ayat 275 sehingga ayat 281. Semuanya kita bercerita tentang apa sinopsisnya? Berkaitan dengan riba ya. Riba dan berbagai kesan negatifnya bagi individu dan masyarakat. Semuanya berkaitan dengan riba, dan di hujung itu Allah mengingatkan ya, sebenarnya ayat 281 itu adalah peringatan tentang kepergian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengapa ada ayat itu di hujung ya, itu yang kita nak lihat bersama. Dan muka surat ini bercakap pasal riba. Kalau sebelum ini kita bincang pada muka surat 46, 45 ataupun 44 lagi ya, bercakap tentang infak. Jadi 45, 44, 45, 46 Ustaz. 3 muka surat cerita pasal infak. Ya, dalam surah Al-Baqarah yang ada beberapa tempat pasal infak, pasal sedekah. Muka surat 44, 45, 46 fokus kepada infak ya, dan riba satu muka surat. Jadi nak ceritanya dalam dunia sekarang ini yang rampant, yang amat banyak berlaku adalah isu riba ya. Tapi sebenarnya macam mana nak menyelesaikan isu ini sebenarnya adalah dengan kita fokus kepada infak dalam kehidupan kita seharian Ustaz ya. Jadi jom kita sama-sama baca ayat 275 hingga 277 untuk kita memahami tentang apa konsep riba ini dan macam mana kita nak membaiki sistem ekonomi, kerana dengan riba ini ia bukan main-main ya, dia ada kaitan dengan yang ni Ustaz ya. Yang ada kaitan dengan okey. Yang kita nak tengok selepas ini apa maksudnya tu, silakan Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Al-Fatihah Ustaz, maaf saya tuan-tuan dan puan-puan. Banyak makan durian ke Ustaz? Ada Ustaz. Itulah Ustaz sebut tadi, maksudnya rezeki Allah Taala beri kesihatan Ustaz. Ini baru kata Ustaz boleh duduk lagi, boleh mata okey lagi, baru diuji sedikit. Jadi kita minum sikit Ustaz. Minum sila. Bismillah. Jadi saya tertarik Ustaz, sambil-sambil Ustaz sebut tadi, ada sahabat-sahabat kita Ustaz, antaranya Encin Kurasin, macam tu nama dia, Kurasin ke apa. Assalamualaikum Ustaz. Saya menunggu sangat-sangat My Quran Time bersiaran. Hati saya tengah marah, tengah panas. Agar sejuk je kita. Ada sebab marah apa siapa tu? Allah tidak nyatakan. Okey, moga-moga. Jadi ya, moga-moga mari kita sama-sama ikuti. Dan ada satu lagi sahabat tadi Ustaz, daripada Teluk Panglima Garang, tengah black out Ustaz. Subhanallah. Tapi nasib baik dia kata ada boleh tengok, menyaksikan juga Quran Time menerusi Facebook. Facebook kita. Jadi itu sahabat saya kita sebutkan tadi, sebarkan pengajian kita hari ini. Mudah-mudahan ia juga menjadi saham akhirat buat kita insya-Allah taala. Jadi mari kita sama-sama membaca muka surat 47
di juzuk yang kedua ini, juzuk yang ketiga, juzuk yang ketiga ini, surah yang kedua, juzuk yang ketiga, di muka surat 47, kita akan baca pada hari ini bermula ayat 275 Ustaz sehingga ayat 277 separuh kita akan baca ini. Jadi saya nak mulakan bacaan kita dengan murattal al-jiharkah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi. Dapat berjaya Ustaz ya. Selamat Ustaz. Alhamdulillah. Tak boleh nak tarik sangat. Tak boleh tarik sangatnya, takut nanti dia terbabas Ustaz ya. Okey baik. Ayat yang ke-275 hingga ayat 277 memulakan diskusi kita. Jika semalam kita selesai dengan berbincang tentang wala khaufun alaihim wala hum yahzanun pada ayat 274 bagi orang-orang yang berinfak ya, yang melaburkan hartanya, memindahkannya kepada akaun akhirat, tidak diikuti dengan mengungkit, menyakiti hati orang yang dibantu. Ini adalah cara berfikir orang yang ingin melabur ya, untuk mendapatkan manfaat lebih banyak Ustaz ya. Dapat kalau RM1 itu kalau Allah boleh ganjarkan sampai 700 ataupun lebih, ini orang yang bijak ya, orang yang bijak dengan infak. Dalam ayat 275 ini Allah menyatakan orang yang nak juga untung tapi nak untungnya cepat di dunia ini, namanya adalah riba Ustaz ya, iaitu orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang dimasuki syaitan kerana gila. Yang demikian itu kerana mereka berkata bahawa adalah sama jual beli dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli al-bai', tetapi Allah menghalalkan ataupun mengharamkan riba. Jadi apa maksud riba ini? Riba ini daripada perkataan raba Ustaz ya, maksudnya menambah. Maksudnya bila riba yang diharamkan ini dia ada dua jenis ya, sama ada nasiah ataupun fadl ya, ini istilah bahasa Arab. Maksudnya kalau yang nasiah ini dia bagi pinjam duit
katakan RM100, lepas 3 bulan kena bayar RM120. Itu namanya riba, ya. Ini banyak berlaku di dalam sistem perbankan, dalam sistem ceti, ya. Ini banyak berlaku. Dia mungkin digelar dengan nama lain, Ustaz. Nama bunga, faedah, ya, apa lagi macam-macam lah, ya. Upah lah apa. Tapi maksudnya apa? Dia menambah daripada apa yang dipinjam, satu. Ataupun kalau fadl itu riba al-fadl, iaitu kalau katakan kalau diberi contoh dalam fiqh biasanya ialah kurma baik ditukarkan dengan kurma yang tak baik. Dia nilainya itu diambil dengan cara yang melampau-lampau, ya. Baik. Jadi orang yang memakan, istilah yang di-highlightkan sini bukannya yakhudun ataupun yang tanfa'un, tetapi yakulun, makan. Jadi bila cakap tentang makan ini, kita kena merujuk sikit kepada hadis. Rupa-rupanya Nabi menyatakan la'anar rasul akalar riba, Rasul melaknat kepada orang yang makan riba, wa mukilahu, iaitu orang yang beri riba, kemudian wasyahidahu, iaitu saksi kepada transaksi riba, dan yang keempatnya adalah wakatibahu, iaitu orang yang menulis. Jadi maksudnya yang beri pinjaman itu mengenakan charge ataupun riba tadi dilaknat, orang yang mengambil pun dilaknat, orang yang menyaksikannya pun dilaknat, dia punya saksi dia, dan yang keempatnya orang yang menulisnya. Yang menulis dia punya perjanjian bahawa selepas dah ambil ni nanti kena bayar lagi tambah 3% contohnya, itu dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah satu perkara yang amat menakutkan, Ustaz, ya. Dan apa kata Allah? La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Mereka itu tidak berdiri kecuali berdiri seperti orang yang dirasuk syaitan minal mas, ya, iaitu daripada maksudnya jadi gila, ya. Dia satu bila di akhirat nanti, bila bangun daripada kubur itu dia jadi tak betul, ya. Tapi di dunia lagi, orang-orang yang terlibat dengan riba ni, Ustaz, ya, sebenarnya dia mudah diganggu oleh syaitan. Masya-Allah. Ya, kalau kita tengok dekat salah satunya bila cakap tentang apa saham contohnya, kan, kalau Ustaz tengok dekat New York stock exchange itu contohnya, ataupun dekat orang tengok dekat kadang-kadang dekat depan komputer aje, Nasdaq ke apa sebagainya tu, bila stock tu naik, kan, dia kata wah, kan, kalau dia tu dia begitu, kan, dan dia sanggup bekerja-kerja dalam bursa saham tersebut. Kalau ia adalah perkara yang halal, okey, ya, tetapi kalau berasaskan riba, dan kebanyakannya banyak lagi berasaskan riba ini, maka Allah menyatakan ini seperti dirasuk syaitan. Dan orang yang begini sebenarnya dia kalau boleh dia nak lagi tambah lagi duit dengan cara apa? Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Kerana apa dia buat begitu? Pasal dia kata bahawa jual beli dengan riba ni sama aje. Jual beli dengan maksudnya tapi Allah kata wa ahallallahu al-bai', Allah halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pasal dia kata bahawa kalau saya beli, sama juga saya kena bayar, saya kena guna duit saya, kan. Tetapi riba ini maksudnya apa? Dia menambah daripada apa yang dia tak terima nilainya. Kalau saya bayar RM2 dapat makanan, itu jual beli, ya. Tapi kalau bayar RM2 kemudian kena tambah lagi RM1 pasal makanan tu dapat besok, ya, itu dikaitkan dengan riba. Maksudnya jadi perkara ini amat bahaya kerana ini lawan kepada infak. Infak ini kita bagi, kita dapat banyak pada masa akan datang. Tapi kalau riba, kita bagi pinjam, kita dapat banyak pada masa akan datang, tetapi ia adalah untuk menzalimi orang yang dibantu. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah, ya. Maksudnya ialah barang siapa mendapat peringatan daripada Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehinya dahulu menjadi miliknya dan urusannya. Maksudnya sebenarnya saya pun bila nak menuju kepada ayat ini, saya pun takut juga, Ustaz, ya, pasal dia pernah, kan, bila banyak tawaran kad kredit, ya. Sekarang ni lagi mudah, Ustaz, ya. Dulu kalau nak kad kredit ni macam-macam kena isi, kadang-kadang dah isi tak lulus. Tetapi zaman sekarang ini perkara ini lagi-lagi dimudahkan. Pelajar pun boleh ambil kad kredit, bukan kad debit.
Kad debit ni duit kita sendirilah Ustaz ya. Tapi kad kredit ialah guna, dan bila guna itu biasalah kita rasa macam saya boleh bayar kot kan. Tapi rupa-rupanya kalau tidak didisiplinkan, saya ada kawan dahulu dia kata kad kredit terus dia tak nak ambil. Dia tak nak ambil kan. Dan malah kalau ada borang-borang yang isi dapat hadiah tu, dia takkan ambil hadiah tersebut. Pasal apa? Pasal dia khuatir dilaknat macam tadi lah. Sama ada bagi pinjam ataupun dia yang memberi pinjam ya, ataupun tadi catat, Nabi cakap catat dan juga yang menyaksikannya ya. Jadi ini adalah peringatan daripada Allah, wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang dah diingatkan dia berhenti, tapi kalau dia kembali balik ambil balik kad kredit ataupun pinjaman yang berunsurkan riba, Allah kata subhanallah, ini menakutkan Ustaz. Wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kekal di dalam neraka ya, kekal di dalam neraka. Pasal ini adalah satu dosa besar, satu dosa besar, dan kita akan lihat nanti apa kesan-kesannya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Menarik, Allah menggunakan perkataan Allah menghilangkan, yumhaqu itu maksudnya hilang berkat Ustaz. Walaupun nampak macam kalau katakan seseorang itu bagi 100, dia dapat balik RM150 ya, dia dapat RM50 lebih, tapi sebenarnya itu tidak berkat. Allah akan hancurkan keberkatan, mungkin keberkatan itu menghilangkan keamanan dalam keluarga dia. Dalam bisnesnya pun dia jadi macam orang gila kan, buat bisnes tak cukup, tak tenang. Itu adalah yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, iaitu Allah menyuburkan sedekah. Yang kita dah bincang 3 muka surat sebelum ini, bila kita sedekah sahaja Allah bagi 700 kali ganda. Masya-Allah. Ya, 700 kali ganda berbanding dengan riba ini mungkin kalau bagi 100 dapat 150 lepas 3 bulan itu baru 50%, betul? 50%. Tetapi ialah Ustaznya 50% itu RM50 tambah tu dia nampak bulan depan. Tapi kalau yang 700 kali ganda daripada Allah tu bagi setengah orang tak nampak. Betul. Memang tak nampak pun ya, tetapi Imam Sya'rawi ada menyatakan dia boleh datang dalam bentuk rezeki RM700 dapat tambahan, ataupun kita selamat daripada perkara yang kita kena belanja 700. Kena pergi klinik tak payah pergi klinik, kereta tak terbocor ke tak apa sebagainya. Allah boleh selamatkan kita dalam bentuk macam-macam. Tapi kita kena nampak dengan mata hati lah Ustaz. Dan kalau ikut mata kasar kita rasakan bahawa ini adalah untung ya di dalam riba ini. Maka Allah menyatakan wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah tidak suka kepada orang yang kafar. Kafar ini maksudnya melampau-lampau kufurnya. Athim ini yang sentiasa buat dosa. Pasal apa? Pasal orang yang terlibat dengan riba ini ya, dia buat dosa setiap masa Ustaz. Nauzubillah min zalik. Ini yang makan yang buat kan. Yang buat macam mana? Pasal bila dia bagi pinjam 100, dia tunggu saja masa 2 bulan ya. Nanti dapat RM50 tambahan. Kan? Tak payah buat apa-apa, sambil tidur buat dosa. Bukan sambil tidur buat duit. Dia memang rasa macam buat duit, tapi sebenarnya Allah kata athim ini maksudnya dosa melampau-lampau. Dan bagi orang yang mengambil pinjaman berasaskan riba Ustaz, nauzubillah min zalik kan. Pasal bila saya fikir balik apa yang ialah saya dulu kan, bukan pasal saya tengok orang ada kad kredit, saya pun nak ambil kad kredit. Orang lain boleh bayar, kita tak boleh bayar. So perkara ini kena taubat ya. Alhamdulillah bila saya nak menuju pada ayat ni kata saya tak nak kan, saya tak nak, dan alhamdulillah Allah mudahkan. Dan saya seru kepada tuan-tuan yang berada di rumah, kita kena usahakan perkara ini agar tidak athim pada setiap masa. Setiap masa tidur kita yang ambil riba itu dia dosa tapi tak dapat duit makin hancur lagi ada kan. Kalau orang yang bank ke apa ke yang terlibat dengan riba ni dia buat duit kan, tapi sebenarnya dia buat dosa. Dan bagi tuan-tuan yang bekerja di institusi yang melibatkan riba, tuan-tuan kena ingat bahawa kafarin athim ya, maksudnya kita sedang membina dosa. Nauzubillah min zalik. Ini amat keras daripada Allah. Malah nanti kita akan tengok perkataan yang amat keras pada slot kita yang kedua nanti. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Tapi kalau kita rasa ya Allah aku tak nak dah ya Allah, kita kena buat apa? Beriman, beramal soleh, wa aqamus solah wa atuz zakah, lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini adalah 4 perkara yang perlu dibuat tanda kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada riba. Ya, jangan kembali pada riba, dan kemudian buat 4 perkara: beriman, beramal soleh sebanyak-banyak mungkin, solat dan juga zakat kita keluarkan,
baginya ada ganjaran yang besar, tidak ada kebimbangan, tidak ada kesedihan. Sama seperti hujung ayat 274. Infak Allah akan berikan kebahagiaan dunia akhirat kalau kita bertaubat dan juga buat 4 perkara ini, Allah kembalikan balik ya kehidupan kita. Jadi ini membawa kita kepada satu perkataan yang hanya berulang sekali sahaja dalam Al-Quran. Ya, perkataan apa? Mari kita sama saksikan. Iaitu perkataan khabata, ya, yang kita lihat pada ayat 275, sekali saja disebut dalam Al-Quran, namanya dirasuk, Ustaz. Masya-Allah. Ni maksudnya dirasuk gila-gilanya ni. Ya, gila pun tak gila macam dia. Okey. Orang kata orang gila tu pasal dia mungkin sakit ke apa ke. Betul, tapi ini adalah orang yang dirasuk oleh syaitan kerana apa? Terlibat, ya, bukan sekadar memberi riba tetapi terlibat dengan sistem riba, dan inilah perkara yang kita ingin jauhkan. Kita minta Allah kuatkan semangat kita untuk menjauhi segala perkara yang berasaskan riba. Ya, cari pilihan-pilihan yang tidak berasaskan riba. Kena faham tentang pilihan-pilihan yang ada, kena tanya pakar-pakar keuangan Islam agar riba bukan menjadi formula dalam rumah kita, kerana sebenarnya itu tanda kita menempah dosa sepanjang masa. Walaupun baca Quran, Ustaz, ya, walaupun baca Quran, naudzubillah min zalik, kita akan sama-sama ya berdoa, dan kita doa Allah beri kepada kita lahum ajruhum, ayat 277, ya, ganjarannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kita tidak akan takut dan tidak akan sedih disebabkan oleh kita berpegang kepada panduan daripada Allah. Dan kalau ada yang tanya macam mana saya nak menghapuskan sistem riba ni, pasal riba ni masuk dekat mana-mana kan, sebenarnya kita dah belajar 4 muka surat yang lepas. Institusi infak perlu kita kuatkan, ya, dan institusi wakaf perlu dikuatkan. Dan kalau ada tuan-tuan yang berbisnes, sebenarnya infak perlu menjadi formula, ya. Kerana apa? Makin kuat tuan-tuan berinfak, kita membina sistem bantuan dalam masyarakat, menyebabkan orang-orang yang ada masalah tidak perlu jumpa alung. Tidak perlu nanti kena cat merah di hujung bulan disebabkan apa? Tak ada duit. Nak pinjam syarikat besar apa sebagainya, semuanya beri ini. Tetapi kalau ada yang tidak berasaskan riba, maka itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kita bersambung kembali selepas ini. My Quran Time, baca faham amal. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal saleh. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, kerana ia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Dapatkan yang original. Masya-Allah. Itulah di dalam nasyid yang saya sampaikan tadi daripada kumpulan Raihan, Ustaz. Ya, maaflah kalau tak kena tempo dia. Tak apalah kan, Ustaz. Tak maaflah abang Raihan ya. Ala Raihan. Jadi memberi peringatan kepada kita dalam kehidupan seharian kita. Sebenarnya kita sangat terdedah, Ustaz, dan kita terdorong dengan perkara-perkara contohnya riba ini. Riba itu kadang-kadang tanpa kita sedar. Tanpa kita sedar. Jadi kaitan dengan masa, Ustaz. Betul? Jadi kaitan dengan masa, dan dengan kalau masa, katakan kita dapat bersabar sampai ke akhirat, betul,
infaklah cara untuk kita membina kekayaan kita yang sebenarnya. Tetapi kerana nakkan yang jangka masa pendek untuk kaya, sebenarnya ada juga Allah beri kita untuk berjual beli. Ya. Tetapi riba ini adalah dia nak cepat lagi Ustaz. Betul, Ustaz. Ya, menggunakan kelemahan orang lain untuk memeras dan juga mengambil yang paling banyak keuntungan di dunia. Maka Allah menyatakan tadi ini perkara yang menempah tempat di neraka. Nauzubillah min dzalik. Ini amat keras dan kita nak menyambung Ustaz ya. Tapi sebelum itu silakan bahagian tajwid kita. Ya, baik, terima kasih banyak kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, topik hari ini, perbincangan hari ini sangat-sangatlah menarik. Jadi barangkali ada sahabat-sahabat yang tak berkesempatan untuk mengikuti kita pada hari ini. Jadi saya nak mengajak sahabat-sahabat semuanya untuk bergabung dengan kita di platform rasmi kita, iaitulah di Facebook kita Sahabah Al-Quran My #Quran Time dan juga My #Quran Time. Juga boleh saksikan kita kembali di YouTube kita My #Quran Time Official, dan juga boleh ikuti kami di Instagram kami My Quran Time Official. Dan seperti biasa kita nak kongsikan juga tentang tajwid pada hari ini. Sebelum ini kita telah kongsikan tentang makhraj khas, ada al-jawf, ada al-halqa, dan hari ini kita nak kongsikan makhraj khas yang berkaitan dengan apa ni yang saya pegang ni Ustaz? Nose. Ya, nose, our nose, hidung kita, iaitu makhraj khas al-khayshum. Iaitulah al-khayshum bermaksud rongga hidung di mana suara atau bunyi dengung atau gunnah akan keluar melalui rongga hidung, yakni al-khayshum. Tengok tu bulat dekat hidung tu al-khayshum. Jadi bila kita baca tempat-tempat yang kita kena gunnah Ustaz, tempat yang kita kena dengung, maka berfungsinya di hidung. Kalau saya boleh bagi contoh satu dalam muka surat yang kita bacakan pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke-275, ayat baris yang ketiga muka surat 47 ayat 275, iaitu faman kan nun mati bertemu dengan jim kat situ, ikhfa hakiki. Dan juga mungkin pada kalimah atas dia bi annahum, itu wajib al-gunnah, bi an mana dia berkait dengan hidung Ustaz, bi an, itu yang dinamakan khayshum itu. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, kita akan kongsi nanti fokus kepada makhraj al-khayshum ini, huruf-hurufnya pada pertemuan akan datang insya-Allah Ustaz. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Al-khayshum. Oh, nak sebutnya pun boleh tahan, macam nak asyum je Okey. Jangan asyum dah. Asyum ya di hidung Ustaz ya, di hidung. Ustaz. Jadi kalau waktu sesema apa jadi Ustaz? Ya, biasanya bila sesema ni dia akan efek ada terkesan sikitlah. Ada terkesan ya. Biasanya Ustaz kan, kalau orang sesema ni bila dia mengaji atau baca Al-Quran, kita dah boleh tahu Ustaz, oh sesema. Dia sesema sebab bacaan tu dia akan membawa kesan. Sesema tu dia akan bawa kesan pada bacaan. Tapi maksudnya sesema pun kena baca jugalah. Boleh baca juga ya, untuk dapat pahala dan apatah lagi mendapat kefahaman Ustaz ya tentang apa yang dibacakan. Dan ayat pada hari ini adalah sesuatu yang amat besar. Kerana apa? Kerana ia ada kaitan dengan sistem ekonomi kehidupan kita seharian. Ya, dan Allah nak beritahu kepada kita jangan tekan orang lain, jangan bersifat zalim ya. Dan itu sebabnya kita nak sambung pada ayat 278 hingga 281, menyambung bagaimana kefahaman dan macam mana kita nak menguruskan perkara ini dalam diri keluarga kita. Ustaz ya, silakan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya tertarik dengan satu perkongsian sahabat Ustaz di Facebook kita. Tadi Ustaz dah sebut hari ini kita bincang pasal riba, dan sebelum ini kita bincang pasal infak. Ada setengah-setengah kadang-kadang ibu-ibu yang bertanya kan, macam mana dia nak infak pada hari Jumaat. Jadi Tuan Rozlan Majid kongsi pada kita, kaum wanita jika tak solat Jumaat, memanglah kat sini tak solat Jumaat, bolehlah kirim dekat anak lelaki atau suami duit untuk tabung masjid pada hari Jumaat. Subhanallah, berlipat ganda di penghulu segala hari. So terima kasih Tuan Rozlan. Baik, jadi kita nak sambung bacaan kita Ustaz pada ayat 278 sehinggalah ke akhir ayat 281. Tadi saya dah bacakan dengan jiharkah ataupun lagu jiharkah tadi ataupun ajam. Jadi sekarang ni saya nak sambung dengan bacaan Tarannum Sikah. Boleh saya? Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 278 hingga ayat 281 memberikan pencerahan kepada kita Ustaz ya. Allah memberikan penekanan lagi, wahai orang-orang yang beriman, pada ayat 278, ya ayyuhallazina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah. Dan apakah tanda kita bertakwa? Betul-betul mohon pada Allah jauhkan masalah dalam hidup kita di dunia dan di akhirat ini. Wadharu ma baqiya minar riba, iaitu tinggalkanlah sisa riba yang belum dikutip jika kamu orang-orang yang beriman. Ini mesej kepada semua pegawai-pegawai bank ya yang terlibat dalam sistem riba ketika memberi pinjaman, maka ambil sahaja, nanti kita ada dia punya solusinya, tapi ceritanya ialah yang riba itu jangan dikutip. Ya, jangan dikutip. Dan kalau ada yang tanya tadi, kalau saya ni dah terlibat dengan perjanjian kan, adakah saya tak payah bayar? Tak boleh pula ya. Maksudnya kita doa pada Allah, kita dapat selesaikan, that's it. Kan habislah itu. Lepas ni jangan lagi diberi sokongan, jangan nak beli, tak ada duit, tak boleh nak itu, tak payah pinjam ya. Kalau katakan ia bukan pinjaman yang berasaskan kepada sistem Islam, tinggalkan ya. Jadi Allah menyeru kepada kita bahawa wadharu ma baqiya minar riba, apa yang terbaki bagi orang yang memberi pinjaman bank ke ataupun personal, kalau ada riba, tinggalkan yang riba itu, in kuntum mukminin, jika kamu orang beriman ya. Dan fa illam taf'alu, ini yang keras Ustaz ya. Jika kamu tidak melaksanakannya, maksudnya tidak meninggalkan riba ini, fa'dhanu, dengarkanlah ya, isytiharkanlah biharbim minallahi wa rasulih ya. Maksudnya bukannya orang-orang yang beriba ini, dia kalau katakan ada pedang dia bukan sekadar nak berperang dengan Allah, Allah nak berperang dengan dia. Allahu akbar. Allah dan Rasul berperang ya. Kalau kita nak berperang dengan Allah, ada orang dia kata mana-mana Allah kata nak bagi 700 kali ganda, ada orang buat begitu Ustaz ya. Itu memang ada masalah. Tapi kalau tak buat, nak berperang begitu pun Allah akan menyatakan biharbim minallahi wa rasulih. Sebenarnya Allah dan Rasul mengisytiharkan perang. Kerana apa? Kerana ini adalah kezaliman yang menyebabkan sesebuah negara Ustaz ya boleh hancur. Disebabkan hutang diberikan masa dia susah, okey sila ambil berapa trilion ya. Kemudian bila orang negara itu tidak boleh membayar hutang, maka selepas itu ditekan sehingga kan negara ataupun negeri ataupun keluarga itu makin tertekan, dizalimi dari masa ke semasa. Jadi sistem ini adalah sistem yang sudah berakar umbi lama. Yang kita perlu
kalau Allah dah isytiharkan perang, kalau kita beriman Ustaz ya, maksudnya kita kena perang betul-betul kepada sistem ini. Jangan beri muka kepada orang yang dia datang dengan muka manis kan, isi orang nanti dapat toy, betul kan? Betul. Nanti tak apa, kita mudahkan, you tak ada apa, tak ada track record, tak ada kerja pun boleh kad kredit ataupun loan yang berasaskan kepada riba. Jadi Allah menyatakan di sini, wa in tubtum, jika kamu bertaubat, falakum ru'usu amwalikum, ya, maksudnya boleh ambil dia punya capital ataupun yang duit asalnya lah. Kalau 100 bagi 150, ya, ribanya RM50, ambil yang modal asal, tak ada masalah, ya, ru'usikum la tazlimun wala tuzlamun, ya, janganlah kamu menzalimi dengan menambah, dan wala tuzlamun, kamu dizalimi dengan pengurangan. Maksudnya orang tu tak nak bayar balik ke, tak bolehlah, kena bayar jugalah kepada pihak-pihak yang telah memberi hutang. Wa in kana dzu usratin, pada ayat 280, jika orang berhutang dalam kesulitan, maka berikanlah tempoh waktu hingga ia mendapat kemudahan, dan jika kamu menyedekahkannya, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Asas kepada riba ni Ustaz ialah kerana orang nak pinjam. Ya. Ya, selain daripada bisnes yang dia tukar dengan benda yang berbeza kualiti. Okey. Jadi bila hutang, kadang-kadang orang tu memang dalam kesusahan Ustaz, ya. Jadi bagaimanakah cara untuk menguruskan perkara ini? Beri tempoh. Beri tempoh, tapi beri tempoh tu jangan pula okey saya bagi tempoh 3 bulan tapi kena tambah lagi 10%. Ya, pasal saya ada seorang peniaga pasar dekat kawasan saya duduklah. Dia memang setiap hari dapat RM700 Ustaz, ya, jualan. Tapi datang seorang along ni, ya, dia kata dia nak tak RM2000. Dia tak pernah pegang 2000, jadi dia ambil. Masya-Allah. Lepas tu dia kata bayar setiap minggu, bayar beberapa puluh ringgit. Tapi kalau lambat tambah lagi 25%. Masya-Allah. Jadi akhirnya sampai tutup dia punya pasar tersebut. Padahal sebenarnya memang dia dah untung, kan? Tapi biasalah manusia ini ditawarkan dengan sesuatu yang lebih menarik. Seolah-olah yatakhabbatuhu tadi. Yatabatuhu, ya. Orang yang offer pun nak untung lebih, yang ambil pun dia dah kan, bila dia dah buka internet itu nak beli macam-macam, sekarang tet saja terus boleh beli. Itu menyebabkan jadi macam kena rasuk bila tengah berada di atas talian tersebut. Jadi Allah menyatakan bagi orang yang meminjamkannya, kalau dia bagi masa bagus, kalau dia sedekahkan itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini isu sama juga kalau orang berhutang Ustaz, ya. Itu kita akan tengok pada muka surat besok, ayat paling panjang. Satu ayat je Ustaz, satu ayat saja pada hari esok. Bila kita ada bagi hutang, adalah orang yang PM pada saya, dia kata dia dah bagi hutang pada kawan dia. Kawan dia tak bayar-bayar. Kan? Lepas tu tengok kereta bertukar pergi umrah. Itu macam mana? Satu, bagi masa, ya. Dan yang keduanya, kalau mampu sedekah, tapi Ustaz saya tak mampu nak sedekah Ustaz, banyak kan. Itu kita akan perhati esoklah, ya. Tapi jangan beri riba, ya. Jangan pula kata kamu pasal lambat bayar dah setahun naikkan 100%, itu tidak dibenarkan. Dan ayat 281, dan takutlah kepada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian ahli mufassir menyatakan ayat ini adalah ayat akhir turunnya Al-Quran. Misalnya, mungkin kalau boleh Ustaz baca, ini menceritakan bahawa Nabi pun akan pergi, dan kalau ayat ini muncul selepas daripada ayat riba, pasal riba ini macam arak juga Ustaz. Dia diharamkan itu berperingkat-peringkat. Ada 4 peringkat. Ya, kalau saya bacakan, peringkat pertama tu dekat surah Rum ayat 39. Kemudian peringkat kedua surah An-Nisa ayat 161. Peringkat ketiga surah Ali Imran ayat 130. Yang kita baca tadi itu peringkat keempat. Ya, pasal bukan mudah, tetapi bagaimana caranya, ini hanya bila iman dibina baru kita rasakan bahawa saya berazam, ya Allah, tolong bantu saya, ya Allah, saya akan cari duit sebanyak mungkin untuk bayar dulu, saya tak akan beli benda lain, ya, sampai selesai barulah saya akan buat pembelian lain. Jadi mohon Ustaz untuk baca ayat 281. Terima kasih Ustaz. Satu komen dari sahabat Ustaz, FB kita Liza, kalau kita nak trade in barang kemas, emas kan, kena dijual dulu emas lama. Dah dapat duit, baru beli yang baru pula. Betul. Takut terdapat unsur riba di situ. Betul. Sebab kadang ramai orang yang trade in. Trade in. Macam trade in Ustaz. So bahaya, hati-hati bibu akak-akak. Sekarang beratur beli emas. Ya, insya-Allah. Jual dulu. Jual dulu. Baru beli yang baru. Okey. Baik.
Saya sebenarnya Ustaz, bila Ustaz sebut tadi ayat untuk besok tu saya dah orang kata dah apa, pasal ayat yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat terkesan saya sebenarnya, tapi tak apa, yang tu besok. Besok kita habiskan dulu. Malam ni tak tidur malam saya. Subhanallah. Okey, kita nak baca dulu ayat yang ke-281 Ustaz Ya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Sadaqallahul azim. Dan takutlah pada hari kamu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya dan mereka tidak dizalimi walaupun sekelumit. Maksudnya, jadi ini adalah ayat yang hadir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi turja'un kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pengharaman riba ini di hujung-hujung ketika peristiwa Fathu Mekah itu haram pada tahap yang keempat ini, fasa keempat ya, kerana ia adalah satu perkara sistem yang sudah berakar umbi di Mekah dan di Madinah, menjadi darah daging ya, seperti arak jugalah. Arak juga ada 4 fasa. Apa mesej untuk kita? Mesejnya ialah masing-masing di kalangan kita ada fasa-fasa. Ada yang sudah fasa 4, dia dah boleh selesai isu riba dalam kehidupannya. Ada yang baru fasa pertama, saya baru sedar Ustaz, saya dah memang banyak dah buat loan sana sini, pinjaman sana sini, maka yang penting kita ada niat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita memang tidak mahu lagi terlibat ya. Boleh tengok kepada fasa-fasa pengharaman riba ini agar Allah membantu kita agar umat Islam terus kuat bersama dengan sistem ekonomi Islam, bukannya dengan sistem ekonomi daripada syaitan ini, iaitu riba. Dan Allah menyatakan thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, semua individu apa yang kita buat semuanya akan disempurnakan, wahum la yuzlamun, tidak akan dizalimi. Maksudnya apabila kita betul-betul bersungguh memastikan diri dan keluarga kita tidak terlibat dengan riba ya, maka kesannya apa? Kesannya ialah ekonomi di dalam dunia ini akan jadi lebih stabil Ustaz. Ya. Dan lebih daripada itu, kalau kita lihat memang keras bacaan daripada muka surat 47, tetapi kita diawalkan dengan muka surat 44, 45, 46 cerita tentang infak. Sebenarnya kalau umat Islam ini fokus kepada infak dengan wakaf, sedekah, zakat sebagainya, sebenarnya sistem riba ini akan runtuh. Tapi cabarannya apa? Cabarannya ialah sistem infak ini dia masing-masing individu. Dia tidak menjadi institusi. Ada, alhamdulillah di Malaysia ada institusi perbankan berasaskan kepada membantu takaful ya, musyarakah dan sebagainya. Itu semua kita kena belajar. Tetapi kita kena kuatkan lagi ya sistem wakaf, seperti mana kalau kita lihat dalam sejarah di Turki Osmaniyah itu, mereka itu sampai ada wakaf nak hirup oksigen Ustaz. Subhanallah. Oh, masya-Allah. Sampai tahap begitu tadi. Dia ada tanah, dia tanam pokok. Okey, siapa nak oksigen yang segar, pasal tempat lain mungkin dah tak ada pokok. Dia tanam pokok, siapa nak pergi ke situ. Subhanallah. Dan kan jogging ke apa ke, dia wakafkan. Sampai tahap begitu. Ada wakaf untuk jaga kucing yang berkeliaran. Kan, ataupun jaga anjing berkeliaran. Anjing pun ada wakaf untuk menjaga agar mereka tidak, anjing-anjing tidak buat masalah kan. Jadi sampai tahap begitu, dan harapnya tuan-tuan yang mengikuti My Quran Time melihat pada muka surat 47 ini sebagai semangat kita bersama. Kita perlu kuatkan institusi ekonomi berasaskan Islam ya, agar apa? Kita kembali pada Allah nanti, kita bukan sekadar baca Quran sendirian, tapi kita membantu orang-orang yang perlu bantuan ya. Pasal riba ini dia amat personal Ustaz ya. Sampaikan kalau sekarang ni masuk pada AKPK pun kan, orang tu dia berpusing-pusing, tak dapat nak keluar daripada pada hutang, kemudian lepas dia dapat duit sikit, dia pergi jumpa alung balik semula, selesai ya. Jadi ini perkara yang perlu kita beri perhatian, membawa kita kepada 3 resolusi pada hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan.
Yang pertama daripada halaman yang ke-47 ini, ayat 275, elakkan menyokong sistem riba kerana ia sistem yang dirasuk syaitan. Ya, jangan. Kalau katakan tuan-tuan ada yang terlibat dengan saham, kena perhatikan betul-betul. Yang kedua, bertaubat jika terlibat dengan riba, ya. Dan yang ketiganya, mudahkan urusan orang yang berhutang agar Allah memudahkan urusan kita, tapi jangan diletakkan riba dalam sistem hutang tersebut. Dan kita akan mendalami lagi pasal isu hutang ini pada hari esok pada ayat paling panjang dalam Al-Quran. Kita berdoa bersama Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, saat kita sedang mempelajari Al-Quran Ustaz, kita bertadabbur, kita baca Al-Quran, ada penonton yang ikut sama-sama baca Ustaz. Ada yang kadang-kadang Ustaz menangis Ustaz. Menangis kenapa? Kerana dia tak mampu baca Quran, tapi dia mampu ikut bila saya atau Ustaz Timizi baca, dia ikut Ustaz. Allazina yaquluna riba. Dan ada juga saat ini ada sahabat-sahabat kita yang kembali kepada pemiliknya, yakni kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sahabat-sahabat kita yang ada yang kembali ke rahmatullah saat ini, saat kita sedang menatap Al-Quran, sahabat-sahabat kita yang lain pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Maka inilah peringatan yang Allah Taala beri kepada kita. Hari ini kita belajar tentang riba, besok kita akan belajar lagi dan belajar lagi. Tidak lain dan tidak bukan untuk mempersiapkan diri kita sebenarnya untuk balik bertemu dengan pemilik kita Allah Subhanahu Wa Taala ke kampung halaman, kampung yang kekal abadi buat kita. Maka mudah-mudahan Allah beri terus kekuatan pada kita untuk kita terus berdampingan dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikan mata kami ya Allah mata yang suka melihat kalam-Mu Al-Quran lalu membacanya. Lidah kami ya Allah lidah yang fasih menyebut 6236 ayat-ayat-Mu ya Allah. Telinga kami ya Allah telinga yang tidak pernah jemu mendengar bacaan alunan ayat suci Al-Quran. Hati kami hati yang dibaluti dengan kefahaman dan kecintaan kepada Al-Quran. Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkan kami ya Allah untuk tidak menceburi ataupun bergelumang dengan riba ini ya Allah. Beri kekuatan buat kami untuk kami meninggalkannya, mengelakkannya ya Allah. Bibarakatil Quranil Azim, dengan barakah Al-Quran yang kami baca ini, yang kami pelajari ini dan yang kami kasihi ini ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi membacakan doa yang diaminkan oleh tuan-tuan yang berada di rumah. Kita berdoa agar Allah memberikan kesedaran tentang bahaya riba, kerana ramai yang nak untung, nak bekerja pun nak gaji naik, yang pemegang share pun nak gaji dividen naik, ataupun yang membuat bisnes pun nak banyak untung. Tetapi kita kena ingat jangan sampai terlibat dengan riba. Kita ingin sebarkan dalam wakaf untuk ummah. Inilah program ataupun platform untuk tuan-tuan sama-sama menyumbang. Ini salah satu institusi keuangan Islam di mana kita menguatkan wakaf sehingga kan kita boleh membantu orang-orang yang memerlukan. Tuan-tuan dijemput untuk bersama agar kita dapat menguatkan sistem ekonomi Islam, salah satunya wakaf ini, agar riba dapat dibendung dan tidak masuk ke dalam sistem kehidupan kita seharian. Kita sama-sama bertemu insya-Allah pada ulangan jam 5 petang nanti Ustaz, ya, 10 malam dan juga 6 pagi. Betul, kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan. Program ini dibawakan oleh Mufas yang ingin sama-sama tuan-tuan kita bersungguh melawan dan menjauhi riba. Bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.